Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke dalam live Maksak Games Bola Sepak 2023. Kita di hari terakhir sesi pagi perlawanan separuh akhir melibatkan pasukan Maksak Perlis menentang pasukan tuan rumah Maksak Kedah. Sebelum itu saya akan bacakan start list name untuk pasukan Maksak Perlis. Line up mereka: Aizul Nizam Abu Bakar, Mak Anwar Nordin, Ikram Alif Ibrahim, Mak Faris Lurslih, Mak Humaidi Samsudin, Somcat anak lelaki Narong, Mak Ikmal Ibrahim, Hafiz Abdul Karim, Arif Nazman Ruslan, Ana Syahrum, Akmal Ruzizi, Adrian Jurat anak lelaki Chanrong, Rosmawadi Osman, Hizbullah Awang, Khairul Zubaidi Kasar, Mak Ikmal Faiz Azmi, Hashim Abu Bakar, Mak Hizam Zakaria dan juga Izwan Ahmad. Seterusnya untuk pasukan atau rumah Maksak Kedah menurunkan Zulkifli Abu Bakar, Mak Azam Kasim, Azhar Cik Rusli, Mak Alif Mak Puad, Akmal Ismail, Mak Syafiq Ilyas, Juhairi Ibrahim, Aidil Adha, Ahmad Akimi, Ahmad Tajuddin, Muhammad Hafiz Mak Desa, Zuhailmi Abdul Razak, Mak Yusuf Jai, Abdul Malik Ismail, Abdullah Yusuf, Jason Laki Javier, Mak Syafiq Jamal, Mak Nizar Ahda, Cik Sobar, Faiz Fazil, Habri Firdausah dan juga Muazzin Roslan. Kita buat game tu tak? Ya, sekarang apa? Kalau aku cabut ni, pergi sini dulu. Ni pergi kamera, dia akan kamera akan padam tak? Tak apa. Terus tekan apa? Oh nak set up, dah set up sini dia. Menjelang ke perlawanan separuh akhir semalam, sesi petang, ialah perlawanan suku akhir di antara 8 pasukan dan semua keputusan perlawanan suku akhir semalam berakhir dengan mata seri ataupun keputusan seri untuk ditamatkan ataupun dicari pemenang dengan sepakan penalti. Perak dan juga Johor 0-0. Maksak Johor menang penalti 7-6. Pasukan Maksak Negeri Sembilan dan juga Maksak Kelantan juga berakhir dengan 0-0. Maksak Negeri Sembilan menang penalti 9-8. Sana Maksak Perlis menentang Maksak Pahang berakhir dengan keputusan 2-2. Dan Maksak Perlis menang penalti 4-1. Dan akhir sekali pasukan Maksak Kedah seri 2-2 dengan Maksak Pening. Maka saya 1-1 sebelum menang penalti 5-3. Sekarang berjumpa pasukan Maksak Perlis dan juga Maksak Kedah. Ini pentas separuh akhir.
Sepak mula bakal lakukan pasukan tuan rumah. Terus bermula perlawanan separuh akhir di Padang A, Stadium Sukan Menanti, di antara Mak-Sak Perlis dan juga pasukan tuan rumah. Sak Perlis bawa bola. Terus ada terkena tangan saya kira. Betul lah. Free kick untuk Mak-Sak Perlis. Lepas saja mencari tahanan di bahagian belakang. Rosak daripada Hafiz Abdul Karim. Iqmal Ibrahim hantaran ke dalam, percaya dipatahkan oleh Ahmad Hakimi, Ahmad Tajuddin setelah tadi. Dan terus satu sepakan clearance, keluarkan bola daripada zon bahaya kerana kaki Muhammad Akmal Abiruzizi pula untuk terus lontaran ke dalam milik Mak-Sak Kedah. Satu lontaran jauh, cari winger di ujung sana. Azhar Cik Rusli. Terus kepada Syafiq Ilyas. Jadi tampan namun ada sentuhan untuk Akmal Ismail. Agal pula berjaya. Hashim Abu Bakar curi bola. Untuk tuan semua, kita di Padang A, Stadium Sukan Menanti, juga turut bersama saya Tuan Zamir, wakil daripada Mak-Sak Malaysia, untuk menemani saya melakukan ulasan sepanjang perlawanan ini. Ya, terima kasih kepada rakan pengulas. Dan pada pagi ini kita dapat saksikan pertembungan di antara Mak-Sak Utara, iaitu pertembungan di antara Mak-Sak Kedah tuan rumah menentang Mak-Sak Perlis yang dijangkakan akan berlangsung dengan cukup sengit, memandangkan ini merupakan perlawanan separuh akhir yang mana separuh akhir Mak-Sak yang pertama diadakan di Padang Sukan Menanti pada sebelah pagi ini, manakala separuh akhir yang kedua ataupun separuh akhir yang lagi satu
berlangsung di Padang Mada Alostar Kedah, di antara Maksak Johor dan Maksak Negeri Sembilan. Jadi kepada penonton ataupun rakyat negeri Kedah ataupun yang berada di sekitarnya yang mana ingin menyaksikan secara live, bolehlah datang menyaksikan di Padang Sukemenanti ataupun Padang Mada yang kita bawakan juga secara live di Facebook Maksak Malaysia. Dan sudah pastinya keputusan ataupun perlawanan di Padang Mada juga baru dimulakan, dan keputusan masih lagi kosong-kosong. Dengan saya percaya setiap pasukan akan berusaha memberikan 110% demi mendapatkan gol pendahuluan. Tarang dalam milik Maksak Perlis. Terus ke depan mencari winger ini, Muhammad Ikmal Ibrahim seperti tadi. Muna terus berjaya curi bola pasukan Maksak Kedah. Usaha mencari support untuk lebarkan ke arah kiri pasukan. So, tadi daripada Muhammad Hafiz Desa, fullback yang tidak cemerlang sepanjang 4 hari kejohanan Maksak Games bola sepak 2023. Tidak benarkan pengadil. Kesaran dilakukan oleh Anas Syahrum. Nombor 10 untuk pasukan Maksak Perlis. Pada edisi kali ini saya percaya kalau dilihat daripada perlawanan-perlawanan yang diadakan, Maksak Perlis mempunyai forward yang cukup laju sebenarnya. Mungkin yang muda-muda, ubi muda ataupun pucuk muda. Dan kalau perlawanan yang kalau kita boleh analisakan di sini, Maksak Kedah juga mempunyai keseimbangan dari segi forward dan juga pertahanan dan di bahagian tengah, yang mana mereka mempunyai itu dia tanker-tanker yang begitu kebal dan tidak mudah untuk dibolosi sebenarnya. Mengadil untuk perlawanan separuh akhir ini ialah saudara Abdul Karim Abdul Rahman daripada Selangor, juga dibantu oleh Siti Noraida Ahmad dan juga Muhammad Syukri Aziz, keduanya daripada Kuala Lumpur, dan Muazwan Hasim daripada Kedah bertindak sebagai pegawai keempat perlawanan. Sama serangan daripada Maksak Perlis. Bagaimana? Satu percubaan kaki kiri daripada Muhammad Ikmal Ibrahim. Saya kira pujian harus diberikan kepada penjaga gol Maksak Kedah yang bertindak begitu cemerlang, iaitu Muhammad Zulkifli bin Abu Bakar, yang saya kira merupakan seorang penjaga gol veteran. Betul lah, sudah berumur sebenarnya Muhammad Zulkifli Abu Bakar. Namun aksi beliau masih lagi tagih untuk sentiasa letakkan sebagai first 11 untuk Maksak Kedah. Dan dalam penguasaan Maksak Kedah melancarkan serangan mencari di sebelah flanker kiri mereka, namun bola telah pun keluar. Jadi kita sebenarnya memuji
kita ingin memuji semangat juang yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan, kerana kita tahu untuk kedua-dua pasukan mereka telah pun bermain secara karnival bermula pada hari Khamis yang lepas, dan kini separuh akhir pada hari Ahad di sebelah pagi ini. Mereka, para pemain, saya percaya perlu mempunyai ketahanan fizikal dan juga mental, yang mana ini merupakan satu perjuangan untuk mereka. Dan di samping itu dapat kita lihat satu passing cross daripada pemain nombor 14 yang berjaya dipatahkan, iaitu Yusof bin Jaih. Dan masih lagi dalam kawalan Maksak Kedah, tenang merancangkan strategi. Tidak diberikan mengadil satu terjahan daripada belakang sebentar tadi dilakukan oleh main ini U13 daripada Maksak Perlis, Rosmawadi Osman ke atas Muhammad Faiz Fazil. Masih tiada layangan kad untuk 11 minit pertama sebenarnya. Dia lontaran ke dalam yang terus diambil oleh Maksak Kedah, maafkan saya, dan menukar arah serangan, mencari di sebelah tengah. Bagaimana? Oh, sayang sekali. Atau gerak yang cukup menarik yang ditunjukkan oleh para pemain Maksak Kedah, namun penyudahnya saja hampir mendapatkan mata pendahuluan. Betul lah, tindakan cemerlang jaga gol pasukan Maksak Perlis sebentar tadi. Dan masih lagi dalam kawalan Maksak Kedah, lontaran ke dalam diberikan. Menarik sebenarnya untuk kita lihat main nombor 9 pasukan Maksak Perlis main ini, Muhammad Arif Nazman bin Roslan, main termuda sebenarnya, baru saja berumur 21 tahun. Penguasaan bola pada ketika ini saya kira adalah 50-50, dengan kedua-dua pasukan menunjukkan penguasaan yang seimbang. Namun hampir saja gerakan yang dilakukan tadi hampir saja boleh menjelmakan gol, namun dapat dihalang oleh pertahanan Maksak Kedah. Satu cross ke tengah, cari striker mereka yang dapat, namun terus pakai clearance dibuat barisan pertahanan pasukan Maksak Kedah. Pada yang baru masuk dalam live, selamat datang kami ucapkan ke dalam live Maksak Games bola sepak tahun 2023. Ini ialah perlawanan separuh akhir di hari terakhir. Dua perlawanan, satu ialah perlawanan ini melibatkan pasukan tuan rumah
Masak Kedah dan juga Masak Perlis. Dan satu lagi live yang boleh anda saksikan di Facebook page juga di Facebook page Masak Malaysia, ialah perlawanan separuh air kedua melibatkan pasukan Masak Johor dan juga Masak Negeri Sembilan. Dan update di Padang B, Masak Johor dan juga Negeri Sembilan masih lagi 0-0. Dan itu dia, kita lihat serangan yang dilancarkan berjaya dipatahkan, tapi masih lagi dalam kawalan Masak Kedah melalui pemain mereka. Namun tindak cemerlang Hafiz Mat Desa sekali lagi untuk menghalang asakan daripada pasukan Masak Perlis. Santaran ke depan mencari Akmal Ismail dan seperti tadi Muna sikit kuat pula. Terus kawalan pasukan Masak Perlis, apa yang berlaku di situ? Dia Najurat nak laki camrong. Hantaran lambungan terus ke hadapan mencari striker mereka, namun dapat dihalang oleh pemain Masak Perlis, Muhammad Hafiz. Menukar arah serangan ke sebelah kanan. Itu dia skill individu yang ditunjukkan, tapi dapat dibaca oleh pertahanan Kedah dan seterusnya diberikan foul oleh pengadil. Dan sepakan percuma kepada Masak Kedah. Dan terus diambil mencari winger mereka. Mencari Muhammad Akmal bin Ismail. Namun bagaimana Akmal Ismail terus mencari main tengah itu ialah Mak Yusof bin Jai. Namun miscue saya kira. Perlahan saja bola itu melirit ke dakapan penjaga gol pasukan Masak Perlis. Serangan bertali arus yang dilancarkan oleh Masak Kedah. Ahmad Hakimi Ahmad Tajuddin cari support terus kepada Akmal Ismail. Satu cross yang dibuat bagi tengah. Cantik cross yang dilakukan, namun saya percaya kalau sedikit ke belakang ataupun mungkin mencari striker mereka, mungkin suatu boleh berlaku. Betul lah, gerakannya cukup cantik, namun satu lagi yang kekurangannya iaitu hantaran tepat. Cari rakan pasukan dan sekali lagi bola kembali dalam kawalan Masak Kedah. Masak Perlis saya kira perlu melakukan sesuatu sekurang-kurangnya untuk memenangi bola, kerana kita percaya Masak Perlis dan Masak Kedah masing-masing mempunyai pemain yang cukup berkualiti dan mampu untuk memberikan saingan yang cukup sengit. Namun mungkinkah pada separuh masa yang pertama ini serangan dapat ataupun gol dapat dijelmakan. Dan kalau kita boleh perhatikan, Masak Perlis menggunakan formasi dengan 3 pertahanan. Oi, satu dorongan yang baik mencari Akmal bin Rozizi, namun sayang sekali. Satu larian yang cukup cantik, yang cukup pantas daripada pemain bernombor jersey 11.
Akmal bin Rozizi untuk Asad Perlis, namun sepakan beliau sedikit tersasar sebenarnya, terbiasa jauh. Tidak pasti sama ada beliau ingin membuat percubaan ataupun betul, ataupun hantaran mencari rakan sebenarnya. Namun kita boleh puji hantaran-hantaran bahaya yang dimulakan daripada pemain tengah Asad Perlis. Terus mencari pemain yang laju di hadapan, seperti yang dapat kita lihat sebentar tadi. Saya sepakan percuma Syafiq bin Ilyas. Antara mencari rakan. Terus masih lagi kawalan Masak Kedah sudah masuk dalam kotak penalti. Dan terus bukan satu percubaan Ahmad Hakimi, Ahmad Tajuddin. Sudah pun menunggu sebenarnya 2 ke 3 orang rakan sepasukannya dalam kotak penalti, namun option yang dipilih oleh beliau hanyalah untuk lakukan percubaan. Tarana jauh mencari Rosmawadi Osman. Terus saya dipatahkan oleh Hafiz Mat Desa. Orang bakal lakukan Mahizam Zakaria cari Ikmal Ibrahim. Support di bahagian belakang Anas Syahrum. Terus melebarkan ke bahagian kanan. Namun sayang, bukan sayang. Satu cross yang agak lemah sebenarnya daripada main itu. Gagalkan gerakan yang dimulakan di bahagian kiri pasukan Asad Perlis. Dan dalam masa yang sama dapat kita perhatikan sepakan penjuru yang akan diambil oleh pemain bernombor jersey 11 daripada Asad Perlis, iaitu Muhammad Akmal bin Rozizi. Namun kembali semula, bola kembali semula ke penguasaan Masak Kedah. Hantar terus ke hadapan mencari flanker kiri, namun dapat dihalang oleh pertahanan daripada Asad Perlis. Dan terus lambungan hantaran cari Ikmal Ibrahim. Namun sekali lagi, dan seterusnya dikeluarkan oleh pertahanan Asad Kedah. saya dapat rasakan mereka akan lakukan satu lentera jauh terus mencari rakan untuk satu cross ke bahagian Fapus. Terus apa yang berlaku di sana? Nampak seperti ada ketidakpuasan hati. Mungkinkah akibat ataupun berikutan keputusan pengadil yang memberikan sepakan penjuru kepada Asad Perlis. Sudah pun terkena kaki pemain nombor 9 Asad Perlis sebenarnya. Namun mungkin dari sudut mata pengadil
Itu adalah kesalahan ataupun terkena Masak Kedah, pemain Masak Kedah. Namun lontaran ke dalam diberikan kepada Masak Perlis ataupun sepakan percuma. Saya percaya sepakan percuma. Sepakan percuma. Dari jarak yang saya kira agak jauh, kira-kira 20 ataupun 22 meter. Namun sepakan agak kiri ini dilakukan Arif Nazban Nabi Roslan, pemain yang termuda dalam padang setakat ini. Gagal mencari pintu masuk gawang gol pasukan Masak Kedah. Terus saja sepakan gol Zulkifli Abu Bakar, baru saja berumur 41 tahun kategori veteran muda sebenarnya. Satu lagi sebagai percuma dia anugerahkan pada pasukan Masak Perlis. Dia sepakan terus ke dalam kotak penalti. Namun foul diberikan kepada Masak Perlis dan sepakan percuma akan diambil oleh Masak Kedah. Kurang 3 minit lagi masa permainan untuk separuh masa pertama ini. Masih tiada lagi pertukaran yang dilakukan oleh kem kedua-dua buah pasukan. Dan mereka masih lagi buntu 0-0 dan rentak masih dicari dengan perlawanan baki 2 minit lagi. Kasaran dilakukan Muhammad Aidil Adha bin Masri. Sepakan percuma terus diambil dan mencari bagaimana. Miscommunication di situ hampir saja boleh mengakibatkan gol, yang mana saya percaya Masak Kedah perlu lebih berhati-hati kerana kita tahu Masak Perlis mempunyai pemain-pemain yang ataupun striker mereka, forward yang pantas dan sangat laju. Di antaranya pemain nombor jersey 7 mereka, Muhammad Iqbal Ibrahim, tindak baik di posisi wing kiri. Dan sudah hampir tamat masa tidak rasmi. Malan bola milik Masak Kedah, terus hantaran jauh
mencari striker laju di hadapan nombor 14 dan juga 11 mereka. Bisa dicuri oleh satu counter attack Akbar yang Rozizi dilancarkan. tadi. Terus Bagaimana mencari balik dalam, satu percubaan terus Dan saja berjaya. itu dia satu tampanan yang cukup baik juga daripada penjaga gol lah. Betul lah. Bertindak cemerlang sekali lagi bagi menafikan percubaan gol daripada Maksa Perlis, yang mana setakat ini gol ataupun jaringan masih lagi belum berjaya dihasilkan berikutan usaha beliau untuk menghalang gol ataupun bola memasuki gol. Jadi pengadil mengarahkan untuk sepakan penjuru diambil sekali lagi. Mungkin inilah final play. Penjuru untuk Maksa Perlis terus mencari. Oh, bahaya. Main di posisi itu Muhammad Iqbal bin Ibrahim. Sayang sekali. Dan itu dia, kalau kita boleh melihat replay sekali lagi, tampanan daripada penjaga gol sebenarnya. Muhammad Zulkifli bin Abu Bakar. Baik penjaga gol ini menafikan saya kira 3 ataupun 4 percubaan tepat. Betul lah. Man of the match untuk separuh masa pertama sebenarnya. Betul. Jadi kita akan berehat selama 15 minit dan kembali selepas ini.
Kejap lagi zoom apa? Kau nak aku zoom?
Itu dia perlawanan di separuh masa yang kedua akan dimulakan oleh pengadil sebentar sahaja lagi. Kepada anda yang baru bersama kami ucapkan selamat datang dan selamat menonton perlawanan di antara Maksak Kedah tuan rumah menentang Maksak Perlis dengan keputusan semasa masih lagi 0-0. Yang menyaksikan kedua-dua pasukan akan sudah pastinya akan berbuat sesuatu pada separuh masa yang kedua ini. Dan di samping itu terdapat juga perlawanan separuh akhir yang satu lagi, yang kedua, yang berlangsung di Padang Mada di antara Maksak Johor menentang Maksak Negeri Sembilan, yang juga kami bawakan secara live kepada anda untuk tontonan kita bersama yang berada berdekatan dengan padang ataupun di dalam di sekitar Alustar. Bolehlah datang ke sini bagi menyaksikan secara live perlawanan yang kita bawakan pada hari ini. Ada yang tanya keputusan di Padang B ataupun Padang Mada. Lawanan melibatkan Maksak Johor dan juga Maksak Negeri Sembilan juga masih lagi terikat 0-0 setakat separuh masa pertama. Terus ada satu gerakan baik bagi winger. Bagaimana? Mencari. Sayang sekali. Baik gerakan bermula dari bahagian kanan. Itu dia, cantik sebenarnya crossing yang dilakukan, namun sedikit sahaja mengenai helaian rambut Muhammad Yusof bin Jaih. Baik sekali gerakan itu. Sudah pun melayang-layang ataupun merebahkan badan beliau sebenarnya, namun masih gagal pula. Sedikit jauh bola daripada gapaian ataupun menjakan beliau. Dan dalam masa yang sama dapat kita perhatikan terdapat seorang pemain daripada Maksak Kedah yang mungkin mengalami kecederaan akibat pelanggaran bersama pemain Maksak Perlis, saya kira. So itu ada satu pertukaran dilakukan oleh pasukan Maksak Kedah, mengeluarkan pemain nombor 22 Muhammad Habri Firdaus. Muhammad Habri merupakan penjaring gol pada masukkan sebenarnya Muhammad Habri Firdaus. Betul, merupakan penjaring gol menentang Maksak Pulau Pinang pada sebelah petang semalam, yang juga merupakan man of the match bagi perlawanan tersebut. Dan sudah pastinya Habri merupakan antara ayam tambatan bagi Maksak Kedah. Itu dia lontaran ke dalam yang diambil dan penguasaan kini kembali kepada Maksak Perlis. Dan intensiti permainan telah pun ditingkatkan oleh kedua-dua pasukan yang saya kira akan cuba untuk mencari gol pendahuluan. Arah ke dalam Kedah terus Habri Firdaus membawa bola, jatuhkan tidak benarkan mengadil betul di penjuru luar kotak penalti itu. Fresh leg pasukan Maksak Kedah, Muhammad Habri Firdaus yang masuk menggantikan Akmal Ismail seperti tadi, dijatuhkan untuk terus berjaya pasukan tuan rumah mendapatkan sepakan percuma.
tendangan dari sudut kotak penalti di sebelah kanan, yang saya percaya sudut yang mungkin boleh menghasilkan gol. Ini merupakan favourite spot untuk Hafiz Mat Desa sebenarnya. Dan bagaimana kita akan lihat sebentar lagi, adakah satu keajaiban yang akan diciptakan. Berusaha Hafiz Mat Desa, seperti apa yang saya katakan, sudah pasti sepakan di bahagian kanan semua akan dilakukan oleh beliau. Masa lontaran ke dalam milik Masak Kedah. Itu dia pemain Masak Kedah dihalang oleh 3 orang pemain Masak Perlis sebenarnya. Dan tidak membenarkan sebarang percubaan ataupun hantaran untuk dilakukan. Dan alhamdulillah pada pagi ini cuaca amat cantik, tidak hujan. Dan ini sesuatu yang sangat baik. Dan alhamdulillah juga sepanjang penganjuran ataupun sejak hari Khamis lagi, cuaca mengizinkan. Dan perlawanan yang direncanakan dapat dijalankan dengan cukup sempurna. Itu dia mencari key player mereka, pemain di sebelah kanan, namun dikeluarkan oleh pertahanan Masak Perlis. Selorongan mencari Abri Firdaus. Usaha menukar arah, cari Hafiz Mat Desa di bahagian belakang. Satu hantaran yang dibuat. Bagaimana terus mencari siapa? Sedikit meliar crossing daripada Abdul Malik Ismail seperti tadi. Itu dia Masak Perlis mengatur serangan, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Masak Kedah. Namun foul diberikan dan sepakan percuma akan diambil oleh Masak Perlis di tengah-tengah padang, yang mana terus dimainkan mencari flanker mereka bernombor jersey 9, namun dijatuhkan oleh pertahanan Masak Kedah. Terjahan daripada Abdul Malik Ismail ke atas Arif Nazman. Setelah tadi terus tidak dibenarkan oleh pengganti perlawanan Abdul Rahim Abdul Rahman. Kasaran sedikit keras sebenarnya, terjahan yang dilakukan kepada pemain yang termuda di dalam padang. Itu dia 2 pemain Masak Perlis di situ, Adrian Camrong dan juga Arif Nazman. siapakah yang akan mengambilnya? Adrian merupakan antara mempunyai sepakan yang agak baik sebenarnya, mempunyai kualiti dari segi sepakan percuma. Kedua-duanya sebenarnya mempunyai kualiti dalam sepakan percuma.
Oh, sayang sekali. Bola telah pun keluar. Ada sedikit isu teknikal sebenarnya di sini. Maafkan kami sebentar saudara. Masih lagi kami mencari isu yang berlaku. Anda terus kembali dapat live feed di padang Eskom nanti. Oh, baik. Gerakan Baik. Satu gerakan yang dilancarkan oleh pemain nombor jersey 9 Arif Nazman, yang cukup lincah saya kira pemain ini. Mencuba untuk melepasi dua orang pertahanan, dua orang pemain daripada Mak Sat Kedah. Namun berjaya dihalang sebentar tadi. Luan Lik Ismail sepakan tinggi ke depan mencari rakan di bahagian depan. Hafiz Mat Desa ngawal keadaan. Terlepas pula diasak oleh dua orang pemain Mak Sat Perlis. Sekali lagi Hafiz Mat Desa menjadi penyelamat. Hampir dihukum dengan serangan counter attack yang mula dilancarkan setelah tadi. Masih bermain secara berhati-hati sebenarnya kedua pasukan. Tidak ada lagi gerakan-gerakan mengancam sepanjang 42 minit masa berjalan. Terus sepakan percuma Mak Sat Perlis. Namun jika kita dapat lihat corak serangan Mak Sat Perlis dalam 5 minit yang terakhir ini adalah mencari di sebelah kanan mereka, memulakan banyak serangan di sebelah kanan, terutamanya mungkin mereka merasakan bahawa mempunyai peluang di situ, dan mungkin ada sesuatu yang mampu dapat dijelmakan sebentar nanti. Ya, betul lah. Banyak gerakan Mak Sat Perlis yang berbahaya bermula di bahagian kanan. Mereka mempunyai sekurang-kurangnya 5 shot on target, dan semuanya berjaya dikawal ataupun diselesaikan oleh menjaga gol pasukan Mak Sat Kedah yang bertindak sangat cemerlang. Walaupun di usianya yang sedikit veteran, 41, namun Zulkifli Abu Bakar bertindak cemerlang mengalang asakan-asakan daripada penyerang Mak Sat Perlis. Sepakan percuma yang terus diambil. Namun penguasaan kini masih ataupun kembali pada Mak Sat Kedah. Antara ke dalam Mak Sat Perlis terus hantaran ambungan tinggi mencari striker mereka di hadapan.
Jaya dipatahkan Abdul Malik Ismail lah. Terus Hafiz Mat Desa melebarkan ke arah kiri, menukar arah serangan. Terus masih lagi kawalan milik Maksat Kedah. Satu lagi serangan di bahagian kanan mula dilancarkan. Terus ke tengah mencari support untuk satu percubaan jarak jauh yang dilakukan. Sebenarnya satu percubaan yang cukup cantik yang ditunjukkan, namun dapat mungkin dapat dibaca ataupun dapat ditangkap oleh penjaga gol Maksa Perlis. Sudah pun free run sebenarnya Habri Fidaus, namun kasaran dilakukan oleh pasukan Maksa Perlis, tiada advantage. Kan percuma milik Maksa Kedah. Satu sepakan percuma yang cukup cantik sebenarnya, mencari ke arah pemain bernombor jersey 15 mereka, Abdul Malik 14, Muhammad Yusof bin Jaih, pemain veteran Maksa Kedah. Namun kawalan kini di dalam penguasaan Maksa Perlis, bagaimana dapat dirampas oleh Maksa Kedah. Satu gerakan yang menarik, namun dapat dihalang oleh pertahanan Maksa Perlis. Tapi masih lagi di dalam kawalan baik pemain ini. Habri Fidaus mencari Fapus, tapi kembali Jaya lagi dikawal Ahmad Hakimi Ahmad Tajuddin. Cari rakan sudah pun digorang berada dalam kotak penalti. Terus ke belakang cari support. Ali masuk ke dalam namun terus dipatahkan sebelum dicuri semula. Untuk satu lagi cross yang lemah pula kali ini. Rusi main. Sekali lagi saya rasa pujian harus diberikan kepada pemain-pemain kedua-dua pasukan yang mana menunjukkan kualiti permainan yang saya kira cukup baik sebenarnya. Dan satu lagi serangan yang akan dilancarkan, yang cuba lepas di situ pemain baik Syafiq Ilyas. Jaya mendapatkan sepakan penjuru untuk pasukan Maksa Kedah. Kena kaki Muhammad Akmal Rozizi sebentar tadi. Maksa Kedah corner. Terus tinggi. Gagallah digapai oleh baik sebenarnya sepakan yang diambil, namun berjaya ditangkap oleh penjaga gol Maksa Perlis yang kini mengalami sedikit kecederaan. Saya percaya Muhammad Izwan bin Ahmad, pemain veteran daripada Maksa Perlis, yang juga bertindak cemerlang dalam perlawanan pada kali ini. Dan kedua-dua pasukan menggunakan penjaga gol veteran mereka.
Sepakan jauh oleh keeper pasukan Mak Sat Perlis. Jaya dapatkan kembali Mak Akmal Rozizi. Kita lagi saksikan di camp pasukan Mak Sat Perlis main Sinam Somcat Narong telah pun bersiap sedia untuk gantikan salah seorang pemain yang sedang berada dalam padang untuk Mak Sat Perlis. Mengikut name list yang berada di tangan saya, nampak seperti pasukan Mak Sat Perlis ada 2 orang pemain siam, iaitu Somcat Narong dan juga Adrian Jurat Camrong. Itu dia satu larian cantik. Namun berjaya ditangkap bola itu. Kemas tangkapannya daripada Muhammad Izwan bin Ahmad, penjaga gol Mak Sat Perlis. Kita di 10 minit terakhir sebenarnya. Jika keputusan masih lagi terikat sehingga ke separuh masa, sehingga ke tamat lawanan, maka kita akan terus menyaksikan penalti shootout di antara kedua pasukan untuk merebut slot final yang akan bermula jam 3 petang ini di Stadium Darul Amanah. Dan kepada penonton ataupun yang berada berdekatan di Alustar, bolehlah datang pada petang ini untuk menyaksikan perlawanan akhir di antara pemenang bagi separuh akhir pertama dan yang kedua di Stadium Darul Aman yang akan diadakan pada pukul 3 petang. Marilah sama-sama kita memeriahkan Maksat Game 2023 bagi acara bola sepak yang diadakan pada tahun ini. Dan keputusan semasa separuh akhir di antara Maksat Johor menentang Maksat Negeri Sembilan juga masih lagi 0-0, yang menyaksikan semua pasukan bermain secara penuh berhati-hati, dan sudah pastinya mereka berjuang dengan penuh semangat perjuangan mereka bagi mendapatkan gol yang pertama. Jadi satu corner kick yang akan diambil oleh pemain bernombor jersey 17, Ikmal Faiz. Dia sepakan penjuru yang akan diambil sekali lagi, mencari Fapus, namun tidak dapat disambut oleh pemain-pemain Maksat Perlis, dan perlawanan diteruskan dengan penguasaan daripada pemain Maksat Kedah. Satu skill individu yang ditunjukkan sebentar tadi. Hafiz Mak Desa cari support
di bahagian belakang Abdul Malik Ismail terus ke depan. Baik, lorongan kepada Faiz Fazil akan menarik. Ada seorang di belakang menunggu, Habri Firdaus. Terus cubaan untuk masuk ke dalam, patahkan. Sekarang Sak Perlis build up semula daripada bawah. Jaya dihalang Habri Firdaus pada main tinggi lampai pasukan Masak Kedah itu. Baik tendangannya. Advantage pasukan Masak Kedah mempunyai striker yang tinggi. Muhammad Yusof Jai. Dan Jaya menang bola di situ untuk terus. Saya percaya pujian harus sekali lagi diberikan kepada penjaga gol, kerana sepakan berkenaan betul-betul di luar kotak penalti. Dengan silaunya lagi, dan sudah pastinya ini menyukarkan, boleh menyukarkan para pemain untuk bermain sebenarnya. Namun kualiti yang ditunjukkan begitu sangat dapat menyelamatkan Sak Perlis itu. Kalau kita dapat lihat, baik tendangannya dan juga baik penjaga gol berkenaan untuk menyelamatkan bola daripada membolos ataupun terjerumus ke dalam gawang gol. Sambil itu dapat kita perhatikan terdapat seorang pemain yang mengalami kecederaan, mungkin kram saya rasa, pemain Masak Kedah, ataupun bagaimana stretcher telah pun dipanggil untuk masuk. Kita mengharapkan tiada yang serius kepada pemain ini, tiada kecederaan yang serius yang dialaminya. Tadi tu ada pertukaran oleh pasukan Masak Kedah, mengeluarkan Habri Firdaus untuk kemasukan Jason Javier bagi membantu di bahagian serangan. Juga dapat kita saksikan tactical change sekali lagi dilakukan oleh pengurusan pasukan Masak Kedah di saat-saat akhir, menukar jaga gol veteran mereka Muhammad Zulkifli Abu Bakar dengan jaga gol muda Muhammad Azrin bin Roslan. Dan kini mereka sudah bersedia untuk ke penalti shootout. Namun perlawanan masih lagi berbaki kurang daripada 2 minit masa yang sebenar. Anything is possible. Dan sudah pastinya kedua-dua pasukan akan mengelakkan daripada gol mereka dibolosi pada saat-saat akhir, di samping cuba untuk mencari gol pendahuluan, gol yang pertama. Sambil itu pemain Sak Perlis dijatuhkan oleh key player Masak Kedah, Muhammad Syafiq Ilyas. Terus pertukaran juga dilakukan Sak Perlis mengeluarkan Anas Syahrum, kapten pasukan, untuk digantikan dengan Ikram Alif Ibrahim, jersey nombor 3 untuk Sak Perlis. Kawasan bahaya sebenarnya. Masak Pulau Pinang berjaya mendapatkan gol melalui set piece yang juga di kawasan ini. Tambahan masa 2 minit daripada Muhammad Azwan Hasim sebagai pegawai keempat perlawanan.
Itu dia serangan balas yang dilancarkan oleh Mak Sat Kedah. Namun dapat dipatahkan dan terus mencari pemain nombor 7 mereka. Bagaimana terkena tangan. Sayang, 1000 kali sayang Muhammad Iqmal Ibrahim. Lihat semula terus satu cross di bahagian kiri, tepat ke arah beliau, namun tampanan terkena tangan pula. Kembali menarik nafas lega para pemain pasukan Mak Sat Kedah. Kawalan kembali bertukar tangan. Permainan memasuki minit yang terakhir. Dan dalam kesempatan saat-saat yang terakhir, mungkin kurang daripada 50 saat, para pemain ataupun kedua-dua pasukan akan melancarkan mungkin serangan yang terakhir. Itu dia seorang lagi pemain daripada Mak Sat Perlis dimasukkan, Anwar Nordin bernama jersey 2, menggantikan pemain Muhammad Iqmal Faiz sebentar tadi. Dan terus tamat 60 minit masa perlawanan Perlawanan separuh akhir melibatkan Mak Sat Perlis dan juga Mak Sat Kedah. Akan ditentukan pemenangnya melalui sepakan penalti. Update di Padang B, Padang Mada. Perlawanan yang melibatkan Mak Sat Johor dan juga Mak Sat Negeri Sembilan juga masih kosong-kosong dengan masa tambahan sedang dijalankan. Lontaran ke dalam.
Itu dia sepakan penalti yang akan diambil di sebelah kanan Astaka. Yang mana kita akan saksikan pemain pertama yang akan mengambil sepakan tersebut adalah pemain nombor jersey 7 daripada Maksa Perlis, Ikmal Ibrahim. Pemain yang cukup pantas di atas padang dan antara key player Maksa Perlis yang berjaya untuk melayakkan mereka sehingga ke peringkat separuh akhir. Ini dah dua pasukan Maksa daripada utara, Maksa Kedah dan juga Maksa Perlis. Penentuan sepakan penalti dengan sepakan yang pertama. Kita lihat bagaimana itu dia, gol. Rendah saja tendangannya, mencari di sebelah bawah, sebelah kanan penjaga gol. Dan tendangan yang pertama daripada Maksa Kedah, daripada pemain bernombor jersey 16 Abdullah Yusof. Sudah pastinya penjaga gol Maksa Perlis akan diuji, kerana kita tahu kemampuan pemain-pemain Maksa Kedah dalam sepakan-sepakan mereka. Baik. Gol yang pertama sepakan penalti untuk Maksa Kedah yang dijelmakan oleh pemain nombor jersey 16 Abdullah Yusof. Dengan sepakan yang seterusnya yang akan diambil oleh Maksa Perlis, sudah pastinya perlu mengekalkan momentum jaringan ini, dan pemain yang akan mengambil sepakan ini adalah pemain berjersey nombor 17 Ikmal Faiz. Bagaimana? Tidak gol. Sayang sekali. Bola terkena palang dan sudah pastinya Maksa Kedah mengharapkan supaya tendangan mereka selepas ini dapat mengalahkan ataupun menewasi penjaga gol. Sayang sekali sebenarnya, kerana tendangan beliau sungguh ataupun cukup padu, tetapi hak luck buat beliau kerana mengenai palang di sebelah atas kiri. Dan kita saksikan tendangan yang seterusnya yang akan diambil oleh pemain ini, main nombor 21, dan itu dia gol. Gol yang kedua sepakan penalti daripada pemain bernombor 21
Faiz Fazil. Dan sepakan yang seterusnya akan diambil oleh pemain ini, pemain bernombor jersey 9, paling muda dalam Maksa Perlis, Arif Nazman, pemain yang menjadi tumpuan kita pada hari ini sebenarnya. Kita lihat bagaimana. Oh, dapat diselamatkan oleh penjaga gol. Penjaga gol bertindak cemerlang pada kali ini. Dan kita saksikan replaynya. Mencari di sebelah kiri penjaga gol, namun dapat dibaca dengan cukup cemerlang. Ini dia sepakannya yang ketiga untuk Maksa Kedah. Pemain nombor jersey 12, Muhammad Hafiz Mat Aisyah. Kita saksikan bagaimana sepakan beliau dapat diselamatkan oleh penjaga gol. Dia save. Itu dia seterusnya tendangan sepakan penalti yang akan diambil oleh pemain Maksa Perlis, pemain bernombor jersey 8, Hafiz. Oh, mudah sahaja mencari di sebelah kiri penjaga gol. Dan sudah pastinya akan mencari ataupun gol mungkinkah. Oh, masih dengan kedudukan semasa penalti shoot up. Kedah 2, Perlis 2, namun kelebihan memihak kepada Kedah. Bagaimana sepakan ini daripada pemain nombor 10. Gol! Itu dia. Baik sepakan beliau mencari di sebelah kanan penjaga gol, main nombor jersey 10 Aidil Adha bin Masri. Ini merupakan antara penentu. Jika bola ini tidak masuk, maka Kedah akan melayakkan diri ke peringkat akhir. Kita saksikan bagaimana. Oh, baik, tenang sahaja. Tenang sahaja. Gol yang dijelmakan mencari di sebelah bawah kanan penjaga gol. Dan segala-galanya terletak di bahu pemain ini. Sudah pastinya berdebar-debar untuk melakukan sepakan penalti. Jika gol bola ini
maka Kedah akan melayakkan diri ke peringkat akhir. Ini dia pemain jersey 4, Azhar Cik Rosli. Inilah saatnya kita saksikan bersama-sama. Baik sekali percubaan yang dapat dihalang oleh penjaga gol Mak Sak Perlis. Mencari di tengah-tengah, namun dapat dibaca. Sepakan beliau dapat dibaca oleh penjaga gol. Sungguh dramatik sepakan penalti pada pagi ini. Dan kita akan teruskan dengan sepakan penalti yang ke-11. Manakala info yang baru kami terima, separuh akhir di antara Johor dan Negeri Sembilan, Johor ketinggalan dengan 1 gol penalti. Itu dia sepakan gol ataupun sepakan penalti yang dijelmakan oleh pemain berkenaan, pemain Mak Sak Perlis. Dan sekali lagi segala-galanya terletak di atas bahu pemain ini, pemain Mak Sak Kedah, yang mana jika sekiranya bola ini tidak masuk, maka Mak Sak Perlis akan melayakkan diri ke peringkat akhir. Kita saksikan bagaimana gol. Itu dia pemain bernombor jersey 8, Syafiq Ilyas. Tenang sahaja percubaannya, sepakannya begitu tenang dan diteruskan dengan sepakan penalti yang ke-13. 7 bagi setiap pasukan. Dan ini akan diambil, sepakan ini akan diambil oleh Abdullah Yusof ataupun Khairul Zubaidi. Maafkan saya. Baik tendangannya, namun percubaannya hanya terkena palang. Dan sekali lagi debaran semakin terasa. Segala-galanya terletak di atas bahu pemain ini, pemain bernombor jersey 11, Hakimi Tajuddin, yang mana sudah pastinya pemain ini, saya sudah pasti akan berdebar-debar untuk mengambil sepakan ini. Kita saksikan bersama-sama. Dan itu dia gol sepakan penalti. Mak Sak Kedah layak ke peringkat akhir, menewaskan Mak Sak Perlis
Maksa Kedah akan bertemu Maksa Negeri Sembilan di peringkat akhir pada petang ini. Dengan keputusan penalti Perlis 4, Kedah 5. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Maksa Kedah kerana berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat akhir. Dan tahniah juga kita ucapkan kepada Maksa Perlis yang berjuang bermati-matian dalam merencanakan ataupun bersama-sama dalam perlawanan peringkat semifinal. Dan terima kasih juga kepada para pengunjung dan para penonton yang menonton live kami live di Facebook Maksa Malaysia pada pagi ini. Jadi jangan lupa janji kita bertemu kita petang ini pada pukul 3 petang pada peringkat akhir. Maksa Kedah tuan rumah menentang Maksa Negeri Sembilan di Stadium Darul Aman Alor-Star Kedah. Dan kami akan mainkan replay sepanjang perlawanan berlangsung. Jumpa kita di petang ini jam 3 petang. Kepada yang berdekatan, jangan lupa untuk datang ke Stadium Darul Aman. Masukan percuma. Wow. Jadi jangan lupa temu janji kita petang ini. Audio tak tutup. Dan dah tutup dah. Dah tutup lah.